Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 13 Julai 2020. Perkembangan terkini COVID-19, satu kes baru dicatatkan di Sabah semalam menjadikan jumlah keseluruhan meningkat kepada 380 kes. Kes baru itu dilaporkan di daerah Nabawan membabitkan seorang warga negara. Menurut kenyataan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Nur Hisham Abdullah, kes tempatan itu melibatkan saringan prarujukan ke Hospital Keningau. Sementara itu, menurut data infografik Menteri Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, satu kes sembuh di Ranau menjadikan daerah itu kembali zon hijau. Ia menjadikan jumlah keseluruhan kes sembuh meningkat kepada 367. 6 kes aktif dengan kebolehjangkitan COVID-19 yang dirawat di hospital di 4 daerah iaitu 2 kes masing-masing di Kota Kinabalu dan Nabawan serta 1 kes masing-masing di Tuaran dan Keningau. Jumlah korban akibat pandemik COVID-19 di Sabah kekal 7 kes iaitu 4 di Kota Kinabalu dan masing-masing 1 di Tawau, Keningau dan Tambunan. Majikan perlu memanfaat program subsidi upah PSU yang diumumkan kerajaan menerusi pelanjana semula ekonomi negara bencana iaitu pemberian RM600 kepada pekerja setiap bulan. Program berkenaan juga merupakan penambahbaikan dan perluasan kepada program pengekalan pekerjaan yang diumumkan menerusi pakej ransangan ekonomi pada 16 Mac lalu. Pengarah Perkeso Sabah Muhammad Ali Hindia berkata penerusi program ini majikan tidak dibenarkan membuang pekerja, memotong gaji maupun mengarahkan pekerja mengambil cuti tanpa gaji dalam tempoh 6 bulan bermula April. Ini antara satu penambahbaikan yang pihak industri harus perlu mengambil peluang inilah supaya sekurang-kurangnya dapat menjana ekonomi dan mengurangkan bebanan mereka lah. Beliau menyatakan demikian dalam temu bual khas bersama RTM di Wisma Perkeso Kota Kinabalu. PSU adalah bantuan kewangan yang dibayar kepada majikan setiap perusahaan bagi setiap pekerja tempatan yang bergaji RM4,000 ke bawah untuk tempoh 6 bulan. Ia bertujuan membantu majikan yang terkesan dari segi ekonomi akibat COVID-19 agar dapat meneruskan operasi syarikat serta mengelak pekerja hilang pekerjaan dan punca pendapatan bagi semua perusahaan. Tarikh permohonan akhir PSU adalah pada 30 September depan. Sebanyak 6 kompaun serta merta dikeluarkan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Cawangan Sabah sepanjang operasi penguatkuasaan dan pemeriksaan di 385 premis sekitar Kota Kinabalu, Tanjung Aru, Sembulan, Menggatal dan Papar. Ketika dihubungi RTM, pengarahnya Georgie Abbas memaklumkan daripada jumlah itu 5 kes di bawah Akta Timbang dan Sukat 1972 dan 1 kes Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 yang membabitkan nilai rampasan sebanyak RM548.30 dan kompaun RM1,500. Menurut Georgie, sebanyak 180 premis diperiksa Sabtu lalu di Pasar Besar Kota Kinabalu, Tapak Tamu Koperasi Pembangunan Desa Jalan Teluk Likas, Pasar Tanjung Aru dan Pasar Sembulan. Manakala 205 premis diperiksa semalam iaitu di Pasar Awam Menggatal, Pasar Tamu Mega Fama Papar, Pasar Am Papar dan Benoni Commercial Centre. Aktiviti penguatkuasaan antara lain bertujuan memastikan peniaga mempamerkan tanda harga barangan yang dijual dan menggunakan alat timbang sukat yang ditentu sahkan, memastikan bekalan barangan asas mencukupi selain memastikan pihak pengurusan pasar mematuhi prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan. Walaupun pandemik COVID-19 dilihat terkawal ketika ini, namun amalan norma baharu dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP perlu terus diamalkan khususnya di tempat tumpuan awam seperti restoran dan pusat beli belah. Berdasarkan tinjauan RTM sekitar Kota Kinabalu, masyarakat dilihat mematuhi SOP seperti pemakaian pelitup muka, penggunaan cecair pembasmi kuman, pemeriksaan suhu badan dan penjarakan sosial 1 meter. Kita pakai face mask sama hand sanitizer itu bagus juga walaupun kita dalam proses pemulihan. Sebab bukan di samping untuk mengelakkan itu COVID saja. Sebab kalau kita jalan-jalan pun asap kendaraan, abuk,
Jadi kalau kita pakai ini, jadi macam kita terlindung daripada itu abuk-abuk, daripada segala penyakit lah. Apapun yang diarahkan oleh kerajaan, kami ikut patuhi. Ini belum pulih sepenuhnya. Makin bagus kalau lebih mantap kita di seluruh Malaysia, lebih bersih betul. Jadi jangan segan-segan, jangan ragu-ragu, guna ikut arahan, apa yang diarahkan kita ikuti saja demi keselamatan dan kesehatan kita. Diharapkan masyarakat terus memberikan kerjasama dengan mematuhi SOP bagi memastikan rantaian COVID-19 dapat diputuskan. Ya, dalam perkembangan sama, pematuhan prosedur operasi standard SOP di gedung pakaian antara yang dipandang serius bagi mengelak penularan jangkitan wabak COVID-19 dalam kalangan pelanggan. Ini termasuk kebenaran mencuba barangan jualan yang terdapat di premis-premis perniagaan terlibat. Tinjauan kru RTM di salah sebuah pusat beli belah di Kota Kinabalu mendapati pemilik premis sentiasa memastikan pelanggan mereka mematuhi peraturan yang ditetapkan walaupun dalam Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Buat masa sekarang ni kami belum boleh benarkanlah diorang guna fitting room. Tapi kalau macam kami kan ada jual tudung juga. Kami setakat ni benarkan untuk macam pasang di kepala gitu kalau diorang mau cubalah. Ya, kami ada guna spray juga lah. Kami spray baju supaya diorang senang mau pakai lah. Kalau macam misal kata ada orang try, orang tidak mau macam membeli, kami iron lah baju tu. Semakin ramai orang masuk kedai lah, sebab tidak terlampau kena kontrol macam dulu kan. So customer pun rasa selesa lah. Tapi tidak semua customer mau try lah. Sementara itu, pengunjung yang ditemui menyifatkan kelonggaran yang diberikan bukan untuk berasa selesa tetapi menjadikannya satu motivasi sentiasa menjaga keselamatan kesihatan ketika mengunjungi kawasan tumpuan orang ramai. Selagi kita mematuhi SOP yang disediakan oleh kedai ataupun kerajaan, keraguan itu tidaklah dari kita sendirilah. Kalau kita langgar SOP mungkin membahayakan diri sendirilah. Sekarang ni senang sikit lah. Kita boleh try sekarang, jadi tidak membazir duit, tidak membazir masa kan, terus boleh try, beli terus okey lah sudah. Mau beli-beli pun senang, tidak ragu-ragu belilah tu. Macam kita beli baju kan, selalunya kita coba, yang dulu tu tidak boleh coba, sekarang boleh sudah, okey lah. Dalam tempoh PKPP, semua sektor perniagaan di seluruh negara dibenarkan beroperasi bermula 4 Mei lalu. Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC mencipta sejarah apabila menjadi venue penganjuran pameran auto pandu lalu atau COVID-20 yang pertama seumpamanya di Malaysia dan di dunia. Pameran yang diadakan semalam itu dilihat mampu memberi manfaat kepada generasi muda di negeri ini, terutama peminat sukan permotoran. Pengurus Besar SICC Tristan Bu di Lomene berkata, penganjuran pameran pemotoran tempatan itu telah membuktikan kemampuan SICC adalah pelbagai guna. So it shows that we can do conventional exhibition, but also hybrid exhibition. We can do live stream events. So this is how, after COVID-19 we had to think differently. Beliau ditemui RTM sempena COVID-20 di SICC Kota Kinabalu. Menurut Tristan, penganjuran pameran ini menonjolkan 70 konsep kereta dan jenis kenderaan vintage dan moden yang boleh dilihat melalui media sosial secara langsung. Ia mampu memberi manfaat kepada pelbagai golongan khususnya peminat permotoran di seluruh dunia. Sementara itu, penganjur pameran tersebut Muhammad Nur Azwan Abdul Wahid yang merupakan Ketua Pegawai Eksekutif sebuah syarikat hiburan dan sukan permotoran berkata, idea menganjurkan pameran julung kali seumpamanya di negara ini sebagai landasan mengumpulkan peminat kenderaan 4 roda di negeri ini untuk mempamerkan serta menonjolkan kelebihan kenderaan masing-masing. Tidak pernah ada auto show kita buat drive-thru. So ini adalah auto show yang kita buat drive-thru mengikut SOP. Minat tetap dapat, SOP tetap jalan. Bagi peminat pameran berkenaan, mereka amat selesa dan gembira. Ada pihak penganjur tampil dengan idea seumpamanya dilihat lebih praktikal dan kreatif. Banyakkan lagi event-event macam ni lah supaya untuk orang-orang muda dia boleh berekreasi sempena dengan SOP kita ni PKPP. Jadi dalam masa ni kami gembira betul lah. Kami tunggu betul ni event. Harap ada lagi-lagi event macam begini. Sebab tidak bising kan, tidak ramai orang. Mungkin tidak tahulah nanti habis PKP macam mana dia punya event.
daripada yang begini punya lagi lah event. Kebaikan dah sempurna untuk kita semua juga lah. Untuk sempurna event-event begini memang pertama kali di Malaysia lah dan juga di dunia. Hampir 200 kenderaan pelbagai jenis dan kategori menyertai COVID-20 selama 5 jam itu yang bermula jam 11 pagi hingga 4 petang dari seluruh Sabah. Baik, sekian dahulu paparan berita Pagi Sabah. Budayakan norma baharu, jaga diri, patuhi arahan pihak berkuasa. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam sejahtera.